Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita masih banyak lagi sebenarnya tentang teori Rashad Khalifah untuk memahami tentang alamat kiamat dan tarikh kiamat. Oleh kerana teori ini sebenarnya perlu kita ikuti pemikirannya daripada asasnya lagi, iaitu beberapa formula yang diasaskan kira-kiranya, dan kita pun mulai sebelum puasa lagi, 3 hari sebelum puasa, dan barangkali lebih panjang daripada kita ikuti suratul Muddassir, suratul Muzammil sebelum ini. Oleh kerana bulan puasa, dan saya pun tidak berniat nak ajar-ajaran sesat dalam bulan puasa ni, pasal ramai orang yang ikuti di tengah-tengah, maka dia pun tak tahulah huruf abjad tu apa benda dan bagaimana kiraannya, apakah syarat-syaratnya untuk kita nak faham. Dan tu yang pertama. Yang kedua pula kena ikuti daripada awal lagi tulisan saya rasanya banyak masa juga saya habiskan masa saya untuk memahami teori Rashad Khalifah ini. Oleh kerana dia payah ni, bukan payah mana kita tak hafal, kita kena hafal juga. Kita belajar matematik pun kena hafal punya sipil. Jadi tak payah tak hafal sipil, cikgu kata tak payah mengaji lah matematik, tak hafal sipil, tak boleh. Sipil dia hanya abjad. Abjad ni saya ingatnya saya pun ada tulis di sini di belakang pada muka surat berapa nalih batal saya tulis kat sana. Itu beberapa, itu sifir yang dipakai oleh Rashad Khalifah. Jadi saya bimbang juga nanti orang katanya saya ni ejen Rashad Khalifah. Ambil tengah-tengah ni, jadi ejen Rashad Khalifah, tak ada gunalah saya hanya kira-kira begitu. Saya kena tinggal lah. Kalau ada sesiapa yang berminat boleh bincang lagi. Saya pun bawa sanggahan Dr. Yusuf Qardawi. Nak faham sanggahan Dr. Qardawi ni pun dia kena faham kat Rashad Khalifah dulu, barulah boleh ikuti. Jadi sebetulnya banyak sangat bulan puasa ni pun tak baik sebenarnya. Kita bulan ibadat, kita duk kaji ajaran sesat. Kita kaji ajaran sesat ni bukan untuk kita nak ikut, tapi nak faham jalur pemikiran orang yang sesat ini. Dia mulanya dia cuba, tapi dia merasa senang. Dia akan masuk mendalam, lebih dalam lagi. Dia gunakan segala kemungkinan, segala ilmu yang ada padanya untuk menyebarkan ilmu tentang tarikh kiamat ini. Padahal tentang tarikh kiamat saja, tapi hakikatnya Rashad mempunyai matlamat yang lebih jauh lagi daripada menyebarkan tarikh kiamat. Apalah tarikh kiamat sebenarnya bagi seorang yang cendekiawan seperti Rashad Khalifah? Tetapi masalah manusia ni dia mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, dan saya rasa cita-citanya itu diikuti oleh setengah orang sama di Malaysia ini pun ada. Dia akan membawakan lebih jauh lagi, dia pergi, dia tolak habis hadis ni bagi Rashad Khalifah, kerana dia memahami bahawa di sana ada duri-duri ranjau yang menghalangkan ajarannya. Jadi oleh kerana itu maka beliau mengambil jalan singkat, menolak hadis. Dan satu lagi pulanya, dia dapat ilmu itu daripada orientalis. Bagaimana hadis ni boleh ditolak tentang angka asas ilmu ini daripada
daripada ulama ulama Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, mereka mahir dalam bidang ini. Kemudiannya mereka beralih pula kepada beberapa teori yang dipakai oleh orientalis barat, beberapa teori untuk menolak hadis. Jadi semua ni daripada satu ajaran sesat kepada dua ajaran sesat, dan pergi kepada yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya lah. Jadi saya nak berhenti setakat tu dulu, dan kita akan pergi semula pulanya kepada ajaran ni jika dirasakan perlu. Kalau tak perlu pun tak apa, dan kalau nak baca tu kena baca jugalah tulisan yang saya ambil di sini, kerana saya buang masa banyak juga sebenarnya, tapi oleh kerana merasa bertanggungjawab bila ayat datang alaiha 19, angka 19 yang dibawa oleh Rashad. Dia tak ada khalifah siapa-siapa, bapak dia yang nama khalifah. Kemudiannya saya nak pergi kepadanya tentang kiraan kiamat, bagi kiraan kiamat yang dibuat oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya. Saya rasanya jauh lagi tentang tulisan Jalaluddin As-Suyuti. Saya nak ambillah dulu selepas daripada bicara tentang Rashad Khalifah ini, kita boleh masuk pulanya kepada ayat 31. Ayat 31, dan sebelum daripada ayat 31 ini juga saya bawa beberapa ulama kita yang memakai kaedah angka itu bagi mencatatkan tarikh kematiannya. Antaranya kitab Marah Labid, perkataan Marah Labid itu menyatakan tarikh kematian orang yang ditulis sejarahnya. Dia kata dia mati pada tahun Marah Labid. Tak boleh faham kita Marah Labid itu kecuali dia kena pergi kepada kiraan angka yang digunakan oleh ulama Yahudi, iaitu mim, ra, alif, ha, lam, ba, ya, dal, mengikut kiraan abjad. Jadi kiraan abjad itulah yang jadi masalah juga kita, kerana tidak cekap sebenarnya mengira huruf ini. Malah Rashad Khalifah pun dipercayai beliau menggunakannya dengan kalkulator. Dia nak campur yang beribu-ribu, beratus-ratus. Itu boleh dilihat apabila beliau menggunakan huruf-huruf potong dalam Al-Quran, iaitulah Taha, Yasin, Hamim dan sebagainya seterusnya. Dia guna bagaimana dia boleh kira. Saya rasa kaedah itu kalau rasa sulit pun ya, untuk zaman sekarang ni tidak sulit lah, kira-kiranya begitu. Kemudian kita pergi kepada muka surat 535. Kita baca ayat ni dulu. Ayat ni panjang sikit tapi tidaklah panjang sangat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب
ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. Kita pergi tajuk di atas sekali di muka surat 537. Mengapa 19 pengawal neraka Saqar? Ayat sebelum ini alaiha 19. Di pengawal neraka Saqar itu 19 itu secara umum tidak dinyatakan di sini. 19 tu apakah maksud 19 orang ke 19 malaikat itu orang ke kumpulan ke ataupun lain daripada malaikat, manusia ke, jin ke, ataupun Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga neraka Saqar. Tidak dinyatakan sesiapa pun. Malah ulasan kepada angka 19 ini tidak disebutkan di sini. Hal inilah yang memungkinkan Rasyad Khalifah mengambil angka ini untuk dijadikan asas bagi teori ataupun kod 19 yang seperti mana yang kita sebutkan beberapa hari, dan kita tinggalkanlah dulu pemikirannya itu di situ. Jadi mengapa angka 19 di sini? Angka 19 kalau malaikat, mengapa tidak disebut malaikat? Kalau lain daripada malaikat, mengapa tidak sebut selain daripada malaikat itu di sini? Jadi tentulah di sana ada satu hikmat yang angka 19 ini ataupun 19 malaikat itu tidak disebut ataupun diambil angkanya saja, tidak disebut nama-namanya. Kita baca dulu dia punya kuncinya. 74 31 tu ayat. Riwayat Ibn Abbas tatkala turun ayat 30 yang alaiha 19 dulu ayat 30. Apabila turun ayat ini, ayat 30 yang menyatakan neraka itu dikawal oleh 19 malaikat, 19 malaikat pengawal. Abu Jahal berkata kepada kaum musyrikin, kaum musyrikin mempermain-mainkan bilangan itu dan mengejek-ejeknya dengan berkata, tidakkah boleh setiap 10 orang daripada kamu membunuh seorang pengawal daripada 19 pengawal neraka itu? Abu Jahal ambil peluang. Apabila riwayat Ibn Abbas menyatakan malaikat pengawal neraka Saqar, Abu Jahal masuk. Dia kata, tuan-tuan sekalian, takkanlah tak boleh
nak bunuh 19 orang malaikat itu. Ambillah 100 orang bagi setiap orang malaikat, bunuh, maka neraka Sakar pun tak adalah. Tak ada sangat. Dia pun ambil peluang juga, ambil peluang daripada ayat ini. Jadi bunuh sajalah malaikat 19. Padahal tafsiran 19 itu tidak datang daripada Al-Quran sendiri, tapi datangnya daripada riwayat Ibn Abbas. Kita tahu riwayat Ibn Abbas ini banyak riwayatnya yang dipetik daripada kitab Yahudi, daripada Akhbaril Yahud. Jadi sumber ini tentulah sumbernya dhaif, sumber dhaif. Walau apa sekalipun Ibn Abbas adalah seorang sahabat Nabi yang terpilih dan diakui sebagai orang alim dalam bidang tafsir, orang alim. Ibn Abbas, Allahumma, Nabi doa kepada dia, Allahumma alimhu at-ta'wil. Digelarkan beliau sebagai terjemahanul Quran, Ibn Abbas. Jadi Abu Jahal kata di sini, tidak kau boleh setiap 10 orang daripada kamu membunuh seorang pengawal daripada 19 pengawal neraka itu, neraka Sakar. Ada pula yang berkata selain daripada Abu Jahal, kamu sekalian boleh membunuh 2 orang daripada pengawal-pengawal itu, dan yang bakinya serahkan kepada aku untuk berbicara dengan neraka, dengan mereka, dengan malaikat yang menjaga neraka 19 tu. Kamu dulu dia kata 10 orang bunuh. Yang tak terbunuh tu dia katanya serah kepada aku boleh berunding dengan dia pula nya macam mana, katanya. Yang tentunya dia ni dah penjaga neraka. Ini pemikiran yang tadilah kita katanya, ini benda-benda yang seumpama ini pun boleh jadi mainan bagi setengah orang yang terpaut dengan pemikiran yang kotor ini. Ketika itu ayat ini diturunkan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan kami tidak jadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan daripada kalangan malaikat. Turun ayat. Jadi penjaga neraka ini yang pastinya ialah malaikat, walaupun tidak dinyatakan sebelum ini siapa malaikat, siapa penjaganya itu. Selepas turun ayat ini barulah dinyatakan wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika, kami tidak jadikan pengawal-pengawal neraka itu kecuali malaikat juga, malaikat yang menjaga neraka. Jadi kalau malaikat itu jaga neraka, dia ahli neraka ke malaikat itu? Pula satu masalah juga yang disebut ini pengawal neraka. Bila dia pengawal neraka, takkan dia kawal rumah dia? Tentunya lah dia berada di sana, di neraka itu sendiri. Menurut pemikiran, cara mudahnya kita ikuti katanya macam mana. Allah menetapkan tugas yang bakal dilakukan oleh para malaikat pada hari akhirat mengikut kesesuaian dan tabiat kerja yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Yang ni lebih senang bagi kita untuk nak faham. Kalau kita nak faham pula malaikat yang jaga neraka tu duduk, dia jaga macam mana, dia jaga api ke, dia jaga kayu api ke, bahan bakar ke, dia jaga pendaftaran orang masuk neraka ke, lagi susah. Kita katanya begini sajalah, lebih mudahnya Tuhan yang menyuruh supaya dia jaga, Tuhan lebih tahu, dan tak ada siapa yang dia tahu tentang pejabat malaikat yang jaga neraka ni. Tak ada siapa. Kalau kita ikuti pemikiran ini, pemikiran pula orang tanya satu demi satu, dia menyulitkan. Satu kaedah yang kita senang pakai, perkara ini termasuk dalam perkara ghaibiyat, perkara yang kita tak boleh lihat dengan panca indera kita, dengan mata tak boleh sentuh, dengan tangan tak boleh. Banyak sebab perkara ini perkara gaib. Oleh kerana perkara gaib ini, jika kita cuba bincang bagaimana neraka, bagaimana malaikat, maka kita takkan sudah macam orang semakin dia berenang di tengah laut, semakin jauh dia akan mati dalam pemikiran itu, akan mati. Dan ramai ahli-ahli fikir sebelum ini pun mereka cuba mencari jalan bagaimana untuk memudah fahamkan keadaan perkara akidah yang berupa gaibiyat. Antaranya Mu'tazilah
Mu'tazilah kata surga tak ada, neraka tak ada sekarang. Kalau ada sekarang ni neraka, terbakar dunia, manusia nak hidup macam mana? Kalau ada pulanya, ada di mana? Jadi lebih senang baginya, dia kata tak ada. Mu'tazilah kata dia fikir dengan akal, dia juga mula sekali mengatakan bahawa azab kubur tak ada azab kubur, tak ada. Jadi dia pergunakan pulanya alasan yang dibuat oleh setengah orang, tidak ada keterangan yang jelas, katanya lah, keterangan yang jelas tidak ada menyatakan adanya azab kubur. Satu ketika dahulu pun surat khabar kita banyak menulis artikel, menyiarkan artikel. Nama apa, dulunya ada seorang daripada petani, dia menulis, dia jadi salah seorang penulis di sini. Astora Jabat dia namanya. Nama dia mana lain, nama dianya Hasan sebenarnya, bukan Astora Jabat dia bagi kat sini, Astora Jabat. Jadi pemikiran itu diambil oleh Astora Jabat untuk menulis, dan ramai orang terpengaruh dengan pemikiran itu. Lebih senang katanya benda tu tak ada. Apa sebab kita? Lagi pula hadis itu ahad katanya. Ahad. Jadi kecoh. Ramai orang yang suka kepada pemikirannya, dan ramai pulanya orang tak setuju, dan dia dihentikan. Mungkin sebab lain, bukan sebab ni lah, saya rasanya ada sebab lain. Astora kita sebutkan tadi. Ada tugas yang difikir oleh manusia sebagai berat. Ada orang mengatakan pula, kalau malaikat 19 orang malaikat saja cukup teruklah. Malaikat 19 tu nak jaga, dia jaga neraka. Orang jaga syurga barangkalinya senang, jaga neraka ni cukup susah. Ini malaikat yang berat ni, dia jaga neraka tugasnya. Tetapi dilakukan oleh hanya seorang malaikat jua seperti Israel. Israel ni ditugas mengambil nyawa, ditugas menyawit nyawa. Jadi pemikiran datang pula, kalau Israel seorang saja dia ambil nyawa, ya dia seorang saja kerjanya mengambil nyawa seluruh manusia ini, dan dia malaikat yang paling akhir sekali mati. Tuhan sendiri ambil nyawa dia. Sebab apa? Dia tak boleh nak ambil nyawa dia sendiri. Macam mana? Dia ambil nyawa orang lain. Jadi fikiran ini kusut. Kita kata dia adalah pegawai dia pula, dia tidak buat kerja sendiri, dia ada pembantu dia. Salah juga kita bercakap begitu pun, tidak kena juga. Sebab hal-hal yang berkaitan akidah ni memangnya begitu, benarnya beku, benda yang tak boleh kita majukan. Konsep Israel itu, malaikat itu, kecuali kita menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah namanya. Demikian juga dengan Jibril, Israfil dan lain-lain. Kaum musyrikin mempersoalkan bilangan pengawal neraka ini hingga 19 orang. Mereka tidak memahaminya, lalu mempersoalkan, adakah disebabkan malaikat itu lemah? Adakah siapa dia perlu kepada 19 orangnya? Maknanya kata cukup 19 boleh jadi tak berjalan pentadbiran neraka itu sendiri, misalnya boleh jadi begitu orang fikirnya. Kita pun kalau ikuti jalur pemikiran itu, kita kata mungkin juga betul juga tu, dia tanya macam tu apa 19-nya pasal apa? Kalau Israel tu untuk nyawa, untuk mengambil nyawa seorang dia pun tak cukup. Ini neraka ini sebenarnya orang yang masuk dalam neraka tu bukan semua, sebahagian daripadanya sahaja dia tak boleh kawal. Mustahil tak boleh kawal. Tengok, adakah disebabkan malaikat itu lemah? Al-Quran menjawab bukan kerana lemah, kerana mereka adalah kuat yang sangat bertenaga, sebagaimana disebutkan di dalam surah Tahrim ayat 6, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Neraka dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras besar. Malaikat itu ghilaz itu keras dan besar. Jadi oleh yang demikian tidak berbangkitlah masalahnya lagi. Tetapi akan berbangkit pula sejauh mana mereka boleh beriman dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan bahawa ia kalamullah, dan kalamullah ini tidak boleh dipertikaikan bias patah pun perkataan.
tidak boleh dipertikaikan. Jadi ini termasuk antara perkara-perkara yang kusut dipikir oleh orang yang seangkatan dengan Abu Jahal. Jadi kita teruskan dahulu. Ini angka 19 lagi ni, berkaitan dengan angka 19. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, dan kami tidak jadikan bilangan mereka melainkan untuk menguji orang-orang kafir itu. Pula dah ayat ni datang pula, kami jadikan angka itu untuk menguji. Kami tidak jadikan dia menguji orang kafir. Kerana orang mukmin mereka beriman bila Al-Quran itu kalamullah, sifatnya mutawatir, tak perlu dipertikaikan lagi. Bila Tuhan kata malaikat itu malaikat yang kuat-kuat, mereka yang keras-keras, boleh jadi dia lebih keras, lebih kuat lagi daripada Israel itu kecabut nyawa. Ini pun kita dah baca satu hadis dahulu, dia orang kuat, tapi bila bertembung dengan Nabi Musa, nak ambil nyawa Nabi Musa tempeling sehingga malaikat tinggal, Israel tinggal, pergi mengadu kepada Tuhan. Hadis ini adalah Bukhari. Siapa-siapa pun tak boleh pertikai hadis Bukhari. Kalau pertikai itu maknanya dia jahil tentang Bukhari. Begitulah kalangan ahli ilmu tentang Bukhari. Tetapi hakikatnya begitulah ditulis dalam Sahih Bukhari. Nabi Musa ditempeling, tampaklah oleh malaikat kerana cuba mengambil nyawa Nabi Musa tanpa memberitahu kepadanya terlebih dahulu. Hinggalah malaikat naik mengadu kepada Allah, aku katanya pergi untuk menjalankan tugas mengambil nyawamu Musa. Hinggalah dia tidak mengizinkan aku masuk. Aku coba nak masuk, katanya dia tempeling aku. Fafaqa a'inaihi dalam bahasa hadisnya, lalu buta, fafaqa, lalu buta mata Malikul Maut. Buta mata Malikul Maut ni pun susah juga kita nak fahamnya. Dahlah mungkin contohnya nak ambil nyawa Nabi Musa, nya halau dan Nabi Musa, tapi bila dia beritahu kepada Tuhan, tengok dia beri kata, malaikat Israel kata, mata aku buta, dia kata, dia tapa di Musa. Nabi Musa tu kuat. Setengah orang katanya hadis ini hadis Israiliyat. Kita kata boleh jadilah Israiliyat, jalan mudahnya begitu. Tetapi kaedah ahli hadis, sanad ini mendahului riwayat. Bila sanad betul, riwayat itu mesti diterima. Jalan riwayat itu betul. Kalau jalan riwayat ni tak betul, apalagi satu kaedah yang boleh kita tunjukkan untuk memelihara kesahihan hadis, sudah tidak ada lagi. Jadi bila tidak ada lagi, kacau. Imam Bukhari adalah pakar dalam bahagian sanad hadis. Sanad hadis bukan seperti sanad sekarang ni orang sebutnya sanad Quran, sanad apa, dia ambil sanad sana sanad sini. Bukan sanad macam tu. Sanad dahulu lebih susah sebenarnya untuk menilai, lebih sulit. Malah ilmu ini sebahagian orang mengatakan ilmu yang sudah mati, tapi masih boleh dicari dan boleh dihidupkan. Butalah malaikat itu untuk matanya. Lalu Allah bertanya, kamu tak beritahu dulu ke kepada dia kamu nak pergi ambil nyawa? Tidak. Ini sebabnya, kata dia. Ini sebabnya Musa marah. Kamu kena beritahulah dulu pada dia supaya dia membuat persiapan. Kalau kamu tak beritahu, inilah jadinya. Inilah jadinya. Malaikat kamu tahu Musa ni siapa dia? Musa ni, ini dalam pun ada, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Waktu Nabi Musa nak jadi menantu Tok Syekh di Madian, anak perempuan ni kata sebaik-baik orang untuk jadikannya sebagai pekerja kita, itulah dia orang yang kuat tenaganya, lagi pula dia jujur dan beramanah. Itu Nabi Musa lah maksudnya. Nabi Musa ni kena ingat dia bukan menantu Nabi Shu'aib, tapi dia menantu kepada Syekhun Kabir, orang tua di Madian. Orang tua, setengah tafsirnya dia katakan orang tua itu Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib tidak macam itulah. Nabi Shu'aib masa lain dia lahir. Ini pun Israiliyat juga, Israiliyat. Kemudiannya tentang angka 19, malaikat mengawalnya juga
tidak harus dipertikaikan. Itu tidak harus dipertikaikan. Jadi kemudian wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Ujian ini mengarut. Ujian menurut, bukan mengarut. Ujian ini menurut Asy-Syirazi boleh dilihat dari dua aspek. Menurut Asy-Syirazi. Jadi pemikiran Asy-Syirazi yang menjelaskan tentang malaikat yang menjaga 19 orang itu, ada dua jalan yang boleh kita selesaikan tentang pemikiran angka 19 ini. Itu dia, supaya kita tidak terjerak dalam tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh riwayat Israiliyat. Ini riwayat Israiliyat yang pertama sekali, riwayat Israiliyat yang dipakai oleh Rashad Khalifah yang kita tinggal. Tapi ada dua jalan lain menurut Asy-Syirazi. Jalan itu boleh menyelamatkan kita dari terjebak dalam angka ini. Kita akan sambung besok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله.